cepat sangat. Mudah tumpul juga. Mudah tumpul ingatan. Kena banyak lagi. Orang dulu tu banyak dah. Banyak dah tulis. Kita memang banyak pada orang dulu lagi. Sebab apa? Sebab zaman kita ni penuh dengan maksiat lebih pada dulu. Yang perlu kepada tamak yang lebih banyak. Binatang kita ni liar pada binatang dulu ni. Binatang dulu ni. Binatang dulu liar kan? Binatang sekarang ni binatang buah lah. Binatang liar. Dia lebih liar pada dulu ni. Lebih liar pada dulu ni. Kerana tamak dengan tali yang kuat lagi kukuh. Sikit lagi. Maka dia kata idafat tu, maka tidak dinamakan akan sedikit sekiranya tidak dikiaskan kepada banyak. Tak panggil sikit kalau tak tahu banyak. Tak itu. Sikit kan banyak ni. Gili nasi kabu pagi-pagi. Lepas tu hari ni tu yang pun sikit je. Berapa banyak? Yang pun sikit lah. Yang sikit ni. Marahnya banyak. Padahal ya, berapa mahal ni? Berapa mahal? Tak apa. Sikit pun harga sama ya. Harga sama. Sikit banyak dia kena adu. Tak dinamakan sikit kalau tak kias kepada banyak. Kesedikitan dan kebanyakan tu hasil pada dua-dua benda tu. Pinggan ni banyak, pinggan ni sikit. Ini ada sifat kesedikitan dia tu. Luar orang tu cipta baru. Kebanyakan dia tu. Kebanyakan bukan kata aksad tu tak. Sifat banyak dia tu. Tu dah. Ada hasil. Sikit lah ni. Banyak lah ni. Sikit lah ni. Tu aduan antara dua benda tu nisbah takat alat juga tu. Tu dikatakan maqulatul idhafah tu. Sikit hok ning dah. Hok ning dah. Lepas tu ada satu hok nung dah. Dia ada hok ning. Sekian lah. Hok nung banyak lah. Hasil dua tu maqulatul idhafah. Hasil di mana? Maqulatul idhafah tu. Hasil di mana tu? Hasil pada kamu fasih. Sedikit dengan banyaknya yang hasil dan terjadi pada kamu fasih. Kamu fasih ni kita apa dulu? Ada bilangan. Bilangan, iaitu bilangan. Maka bilangan dia ada sikit banyak pula tulis itu. Mufasil. Maka jika perkara itu ada dua. Jika perkara itu ada dua. Tentu hasil kamu fasil. Tentulah hasil kamu fasil. Iaitu bilangan. Dan boleh hasil pula. Sedikit. Boleh hasil pula sedikit. Dengan dikiaskan kepada tiga. Dengan dikiaskan kepada tiga yang banyak. Apa ya? Ni buah kayu, buah-buahan. Hak ni buah apple dua. Hak ni buah lima. Buah lima tiga. Hak ni buah apple dua. Di buah lima ni pun buah apple ni hasil kamu pasal dah kerana berbilang dah jadi dua. Di buah lima ni pun tiga. Dia ada kamu fasil dia dah. Tapi di kamu fasil ni ada sedikit. Hak ni ada banyak. Jadi tiga. Tiga ada dua. Hak ni sikit pada. Oh sikit. Nak mihah mana dua ni? Hari tiga ni dua. Mihah banyak. Hak ni sikit. Mihah ni hari banyak. Jadi sikit banyak tu sifat. Berharap kesedikitan dan kebanyakan tadi tu hasil pada kamu fasil. Sikit ni mana? Dua dengan tiga mana? Dua sikit, tiga banyak. Dua kamu fasil lah. Dua benda tu, dua benda. Ada tiga perkara. Bilangan.
Berarti kalau satu dia tak boleh disifatkan dengan sikit dan banyak. So, sikit ke banyak? Kata sikit ni bila nisbah kepada dua. Tak apa sikit dengan banyak, tapi di satu tak hasilkan mufasil. Satu tak hasilkan mufasil. Pada masa tu tu apa dia? Kalau satu saja tak dinamakan kamu fasih. Bila tak dinamakan kamu fasih, maka dia tak ada orang panggil aduan. Aduan antara dua tu. Dia tak panggil adu, tapi kecek kita yang panggil adu. Kita tak dua satu, dua banyak dan satu. Ada sikit, banyak. Sikit dengan banyak. Kalau dia tak panggil sikit di mula dengan yang satu. Kalau kira pada istilah ulama makulat lah. Tapi kita panggil laku kita sikit ada banyak. Orang tu bini sore. Allah sikit. Dia nak sikit. Kau tahu ni sikit mula kan dia sore besar. Bisa orang bini sore, waktu ni bini dua. Oh, boleh mau bini banyak dia mana? Oh, banyak pada hak no lah. Tak ada kata banyak pada hak no. Kerana hak kawan ni asal sore asal dia dah. Orang kawan kata banyak dah kawan nyanyi kawan. Kalau buat tanding dengan demo pula. Buat tanding dengan demo pula. Kalau kawan bini dua, demo apa? Kawan tiga. Banyak demo lagi dah. Ada apa kata gitu? Ini coba bini. Lagi. Maka dia kata hak ni sedikit dengan banyak pada kamu fasih, kata tidak. Maka iaitu bilangan. Dan seperti panas dan terlebih panas. Dia ikut. Seperti panas dan terlebih panas. Hak ni ahar. Kalau kita ada kitab dalam kitab apa ni al-kal aharriyah. Aharriyah tu kelebih panasan. Jadi kelebih panasan. Hak ni kepanasan. Hak ni kelebih panasan. Dia lempung apa dia semua ini yubuh. Ketidakraguan. Jadi situ. Dia tu lagi buah gitu ya. Keraguan dan ketidakraguan. Boleh buka dah. Buka tidak atau mana kan? Bogi ya, mana apa? Maka tak kelebih panasan dia tu. Tengok lagi. Kita akan tulis sini. Panas dan lebih panas. Atau orang tanya, "Hei, gana tak gini sebab tak kias dengan sejuk? Panas ni sejuk. Bila panas, ia nak kias ni sejuk, tak sejuk. Sejuk panas, sejuk panas. Nak kira gitulah." Jawabnya tak lima. Hak tu kalau kita adukan panas dengan sejuk dikatakan nisbah saja je. Tak panggil makulah idafah. Hak ni panas, hak ni sejuk. Ni panas, ni sejuk. Hak ni panas pun, hak ni sejuk. Kita adu dua tu dikatakan nisbah saja. Tu tak qabul. Kita nisbah saja ya. Faham tak? Tapi tak ada siapa masing-masing bila kata hak ni ada sifat panas, boleh tidak kita katakan hak ni ada sifat kepanasan, ada sifat kesejukan. Tak boleh hasil makulah. Sebab apa? Ketika kita panas, ketika kita merasakan sejuk, tak mesti kita adu, tak mesti kita berbanding dua pihak. Oh sejuk mana hak panas? Mana hak panas? Oh hak tu panas. Ya dah. Dah. Bila kata, oh sejuk ni oh hak tu panas. Dia tak mesti, tak lazim hak tu. Bila kata, oh hak ni panas, oh hak tu sejuk. Dia tak mesti lazim. Tak lazim. Tak sama dengan bapa dengan anak tadi. Hak tadi, hak ni bapa. Mana anak? Mula tanya, mana anak? Oh hak ni anak. Hak tu orang panggil takarrara, berulang dua pihak barulah dihasil makulah idafah.
Adapun semata-mata nisbah je lain. Ini semata-mata nisbah. Dia tak mesti dia satu pihak saja. Dia satu pihak saja. Nampaklah satu pihak saja. Kita minum air rasa sejuk Sejuk Lepas tu nak boleh faham sejuk tu kena kiyah dengan panah. Mana hak panah nak mana? Kawan nak faham sejuk ni. Dia tak mesti kena duk kiyah dengan pihak. Walaupun dia boleh disebabkan nak reti sejuk kena reti panah dulu. Tapi tak lazim pada ketika tu dua pihak dah untuk menghasilkan aduan tadi. Beza tu dah, jaga-jaga. Sebab itulah Musanya kata besar itu panah dan terlebih panah. Kena tulis ni. Kena tulis. Maka yang jadi makulatun, tulis baca habis. Seperti panas dengan terlebih panas pada kain yang hasil dan terjadi pada makulatul kaif. Makulatul kaif. Kita mengaji dulu makulatul kaif. Setengah daripada makulatul kaifnya, makulatul kaif mahsusah. Kaifiyah mahsusah dapat didapati dengan panca indera yang 5. Salah satu dari panca indera yang 5. Kaifiyah mahsusah. Ada apa lagi? Satu lagi. Kaifiyah nafsaniyah, ketentuan bagi benda yang yang bernyawa, yang ada roh. Ada kaifiyah isti'dariyah, lembut, keras dan sebagainya. Ada kaifiyah mukhtassah bil kam, 4 segi, 5 segi, 3 persegi. Boleh lah. Maka dalam 4 tu 3 je yang wujudi di sisi kita ulama tauhid. Satu ya Ahmad Zibari, iaitu yang keempat. Yang keempat iaitu mukhtassah bil kam. Itu kembali kepada kaifiyah. Maka di sini musannaf kita ambil satu je. Panah tu makul apa? Kaifiyah mahsusah. Maka orang tanya, panas dengan terlebih panas, yang mana menjadi kaifiyah mahsusah? Hak mana makul fikir? Mana jadi makul fikir? Buat mikir. Okey. Ya, dari kau kita dia buat mikir di zahir ya, dia hatinya tak nak mikir ni. Dia tak fikir, hatinya fikir benda lain. Tapi ada juga ada. Tu mana jadi makulatul kaif? Makulatul kaif di mana? Panah. Panah tu makulatul kaif. Adapun lebih panas, hak tu bukan makulatul kaif. Lebih panas bukan makulatul kaif. Lebih panas tu adalah makulat idhafah. Kenapa? Yang mesti adu kepada yang panas. Dia dua gelang. Kita rebus. Tapi rebus bila kita rebus air tu, dia dua kala tu. Kalau rebus dengan gas dan rebus dengan keni api biasa tu, dengan keni yang kita beli api tu, guna api tu. Keni tu hak beli biasa ni ada. Keni hak guna elektrik ni, guna api. Hak ni air tak panas, siapa hak rebus dengan gas ni? Nak ayat ni. Panas tak sama tu. Panas juga tapi panas tak sama. Panas hak kita rebus dengan gas lagi. Pakai api tu lagi. Dalilnya kalau kita ambil rebus hak ni jetak dah tak. Tapi dia bila lagi rebus dengan puyuh pula tak legak lagi. Pernah guna masa pula 2 minit. Seminit 2 baru lah. Legak. Dalil kata hak ni lebih panas pada hak. Sebab tu jauh berbeza. Sebab tu kita minum teh kat kedai kopi dah. Kalau kedai kopi yang guna cara rebus ahad dulu guna dengan kayu api tu. Dan kedai kopi yang guna apa? Keni sedikit air tu. Panas tak sama. Bila kita ambil air tu, kita boleh kopi. Ustaz sejuk. Adapun air dengan rebus dengan kayu api tu lebih panas lama lagi.
Tak sama dah, panas dan lebih panas. Cik tengok. Cik tengok. Lebih lagi pula harga mahal dengan harga murah pula. Keni kecil-kecil halus. Keni yang apa carat ke apa? Carat tu keni tu carat tu. Awak buat. Kalau hak halus tu harga murah. Harga murah ni dia panas belum panas dah, tapi panas dia tak sama dengan panas harga mahal pula. Harga mahal harga berapa? 400-500 ni. Ada made in Turki ke apa tu. Kita rubuh hak dia tu dah. Panas pada hak ni. Panas pada hak tu. Biasa dah, kadang power kuat yang guna elektrik dia tu, dia tu yang guna banyak. Berapa ini? Dah, tak suka. Orang yang kata panas ada terlebih panas. Dah terlebih panas. Maka panas. Oh, jangan panas hak ni lagi. Lebih panas hak ni pada hak ni panas, tapi hak ni lebih panas. Hak ni lebih panas, hak ni panas. Dia kena adu dua tu. Dah tak? Ada pun panas tadi, semata-mata panas, dia tak mesti kena cari hak sejuk. Panas tu, mana sejuk? Mana hak sejuk? Tak mesti cari. Boleh, dia petikai pula, dia melawan pula. Kalau kita nak minum hak sejuk, bila kita temu air panas, kita cari air sejuk tak? Kita minum air sejuk, tiba-tiba kita boleh minum hak panas. Mana air sejuk? Aku nak air sejuk. Hak tu lah, hak tu suku tu. Hak tu pembicaraan yang lain. Maksudnya, ketika kita menyentuhkan panas itu, tak perlu lagi kepada sentuh sejuk. Walaupun dua tu mesti ditanding antara sejuk dengan panas. Tapi bila kita sentuh akan panas, kita tahu kata tak sejuk. Maka antara panas dan sejuk itu bukan hasil makulah idhafah. Hanya semata-mata nisbah, adu saja. Boleh tak? Akhirnya lain pada panas dan lebih panas. Mana hak ni panas lebih daripada. Sebab lebih panas isi tabdik. Isi tabdik ada mufaddal ala. Yang mesti kena ada dua. Suka pun zat lebih alim dari yang kena ada dari lagi. Dari yang ada dua. Tadi yang lebih bijak. Dia seorang dia ya tapi dalam kampung tu dia lebih bijak. Dia seorang ya. Tak boleh kata lebih bijak kalau sekiranya tidak ada yang kedua. Dah. Tulis. Tulis tahu tu. Yang buka tu dah. Dia kira dia ada molek. Tu. Tapi tak pening sangat dah opening. Openingnya opening di mata aina. Opening gam mata aina opening. Kerana hak tu berkaitan berat. Kalau kita bahasa tentang sifat Tuhan pun hak tu lah jadi paling berat sekali kalau bahas. Allah Ta'ala bukan gam. Allah Ta'ala bukan tidak ada makhluk gam. Tidak ada mata, tidak ada aina. Nak kata Tuhan tu di mana? Nak kata Tuhan tu berapa? Tak boleh. Nak kata Tuhan tu bila? Tak boleh. Apa Tuhan? Tak boleh kata gitu. Kita rapat dah. Kita rapat dah tu. Tulis. Tak payah banyak kita. Tulis kata yang menjadi, tadi kita tulis kat mana? Tak tulis lagi Maka ya. Maka yang jadi makulatul kaif. Maka yang jadi makulah kaif ialah panas. Ialah panas suatu jisim. Tetapi pada panas itu boleh berlaku pula makulah idhafah. Apabila kita kias
apabila kita kias kepada yang terlebih panas daripadanya. Maka dikatakan panas ini lebih daripada panas itu. Panas ini lebih daripada panas itu. Habis itu dia kena kira di panas dan lebih panas. Maka disifat panas pada ketika tu ada dua benda lah ni. Ni gelar air ni panas, hak ni lebih panas. Maka di panas masing-masing tu mempunyai makulah idafat pula. Hak ni lebih panas, hak ni panas saja. Hak ni lebih panas. Laju antara dua. Kira putih lebih putih. Ya ada. Putih ketah tak sama dengan putih susu. Tak sama dengan putih susu. Tak sama dengan putih kapas. Tak boleh. Sama lah tu. Ada hal lebih, ada hal kurang. Lebih putih, ada putih lebih putih. Dari situ ada makhlutul idafah pula pada makhlutul kaif. Tengok tu. Dan seperti dekat dengan terlebih dekat. Bukan dekat dengan jauh. Bukan dekat dengan jauh ni tak pun. Hanya nisbah saja. Adapun dekat dengan terlebih dekat pada idafah. Dia bagi tini sama idafah. Dia ni apa tu? Dekat dengan jauh ni. Ini kira. Hak dia bertini sama sendiri. Makulah idafah di atas makulah idafah. Tu dah. Dan seperti dekat dengan terlebih dekat, yang adalah yang terhasil pada idafah, pada makulah idafah sendiri. Katakan pada makulah idafah sendiri. Tulis itu, Pak ni panjang sikit. Panjang lagi. Tulis sudah dah. Bila tak sudah lah. Ya sudah tu habis lah. Tulis di situ. Yang jadi makulah idafat, pada asalnya ialah dekat. Kerana tidak akan difaham dekat. Tidak akan difaham dekat sekiranya tidak dikiaskan kepada jauh. Kepada yang jauh ataupun jauh apa? Maka kedekatan itu istilah baru. Maka kedekatan itu ialah makulah idafah. Kemudian sifat kedekatan itu mempunyai satu sifat pula, iaitu lebih dekat. Maka lebih dekat ini tidak difaham kalau tidak dikiaskan kepada dekat itu. Berarti hasil sifat kelebih dekatan.
tulis lagi. Kelebih dekatan. Itu sifat juga tu. Ada hasil kelebih dekat. Tapi istilah baru kan tu. Pada suatu yang dekat itu. Pendeknya, pendeknya tadi. Pendeknya, makulah idhafat berhasil bagi makulah idhafat pula. Makulah idhafat berhasil bagi makulah idhafat pula. Ini kita tengok. Dah itu. Dah. Tak baca tak apa? Tak. Nah, kau ni hok panjang sikit kita baca berita lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jadi makulah idhafat asalnya ialah dekat, kerana tidak akan difaham dekat sekiranya tidak dikiaskan kepada yang jauh. Jauh. Kita kata, kita ukur. Kita nak jalan di belah sana 1 kilometer ataupun 50 kilometer. Itu jauh. Akan habis minyak dulu masalah. Habis minyak dulu sebelum sampai. Kena tambah minyak sekali lagi. Maka jauh sangat. Tiba-tiba ada jalan ni sekadar 5 kilometer saja. Bagi kita ini dekat, hok nu jauh. Hok nu jauh, hok ni dekat. Hasil dah tu. Jauh dengan dekat itu mesti dia ada dua. Hok ni dekat, hok nu jauh. Susah di jalan ni. Jalan ni jauh, hok ni dekat. Hok ni dekat, hok ni jauh. Masa tu kena ada dua. Jalan yang dekat, jalan yang jauh, jalan yang dekat, jalan jauh, jalan jauh dekat. Ada sifat kejauhan, ada sifat kedekatan pada dua bila dekat tu. Dua jalan ini hasil makulah idhafah, iaitulah sifat kejauhan dan sifat kedekatan. Faham tak? Bagi dua jalan tersebut. Kok ni jauh, kok ni dekat. Berarti bagi kita yang 5 kilo ni yang cepat sampai lagi. Kena pusing banyak sangat 50 kilo ni. 5 kilo ni. Nampak itu tak kan? Nampak tak masuk akal sangat. Tak apalah wak kira-kira ada. Sana. Rumah kita di mana lagi? Di 50 kilo baru sampai tempat maksud kita. Kau jalan ni 5 kilo. Rumah kita dari mana? Kau sungai. Tak tahu lah. Rumah kita barang atas pulau dekat dengan jalan darat ni, panggil daratan ni. Nak lawan hasil kepada satu seberang ni, panggil seberai sana ni. Dengan sana lagi jauh sana. Pulau ni jauh dengan seberai sana dengan sebelah sini. Hak ni 5 kilo ya. Boleh nak ke sebelah. Hak ni 50 kilo. Buat betul. Orang kira dah. Hak ni dekat, hak ni jauh. Jangan hasil makulah idhafat. Itu dah, hak tu hasil makulah idhafat. Tiba-tiba yang dekat itu ada yang lebih dekat. Di 5 kilo ni ada satu jalan pula 3 kilo. 3 kilometer. Maka jalan 3 kilometer ni lebih dekat daripada jalan dekat tadi. Tak boleh kita kata jalan yang 5 kilo itu jauh nisbah dengan jalan yang 3 kilometer. Tak boleh kata gitu. Kerana jalan 5 kilometer tu sudah dekat dah bagi kita. Dekat dah. Nak kata jauh tak boleh jauh. Pula 5 kilo ya. 5 kilo yang jauh pun. Dekat dah tu. Tapi hak ni dekat lagi. Hak ni dekat lagi. Tak? Hak ni dekat lagi. Maka di dekat itu yang menjadi makulah idhafah dah dulu. Dekat dengan jauh. Tiba-tiba di dekat pula ada yang lebih dekat. Maka bertindih pula makulah idhafah pada makulah idhafah. Tu dia. Dia lah. Hak 1 kilo tu jauh. Ada hak 200 kilo. Hak tu lebih jauh. Jelas juga. Lebih jauh. Maka lebih jauh dikatakan makulah idhafat yang
dia berada di makhluk idafat, iaitulah jauh. Faham tak? Nampak baca sikit lagu ni. Maka kedekatan itu ialah makhluk idafat. Kemudian sifat kedekatan itu mempunyai satu sifat pula, iaitu lebih dekat. Maka lebih dekat ini tidak difaham kalau tidak dikiaskan kepada dekat itu. Berarti hasil sifat kelebih dekatan pada suatu yang dekat itu, pendeknya makhluk idafat berhasil bagi makhluk pula. Makhluk idafat pula. Hak ni kena fikir orang. Kalau dia idafat sama idafat, dia bagi idafat diri sama idafat. Musanya nak cerita kata makhluk idafat ni boleh berlaku pada semua orang yang 9 itu. Bukan tertentu pada idafat ni satu. Makhluk idafat dia hasil dua. Nampak dah? Itu maksudnya hasil aduan. Betul. Baiklah. Tu sendiri. Dia kecil sendiri tu kan tu. Terlebih dekat pada idafat sendiri. Itu faham kata dekat itu makhluk idafah dah. Dan seperti tinggi dengan terlebih tinggi. Tengok dia guna dengan isi tafdil semua tu. Dan seperti tinggi dengan terlebih tinggi. Hak ni kat mana pula ni? Tinggi dengan lebih tinggi yang berlaku pada aina. Maqulatul aina. Tak fikir kan? Hak ni nak tulis juga. Hak ni nak tulis. Tulis ni panjang lagi. Lebih pada hak tadi. Hak ni lebih panjang. Daripada hak tadi panjang, hak ni lebih panjang. Tulis dulu. Baru hurai lagi. Kalau hurai dulu tu, kalau tulis yang lama. Kita tulis dulu. Yang dikatakan maqula aina, ialah tinggi. Kerana tinggi itu ialah tempat yang berlawan dengan rendah. Maka antara tinggi dengan rendah dikatakan semata-mata nisbah saja, bukan idafat. Kerana kedua-dua itu tidak mesti bertanding. Kedua-dua pihak berulang-ulang. Maka berada Zaid ada Zaid, maka ada Zaid pada tempat tinggi itu maqula aina. Dan tinggi itu pula ada tahapnya. Ada yang tinggi dan ada yang lebih tinggi. Maka lebih tinggi itu dikatakan
makulah idhafah. Dengan sebab dikiaskan kepada suatu yang tinggi. Kat mana dia? Sebab dia kepada suatu yang tinggi. Maka kedua-dua itu mesti ditanding dua pihak. Pendeknya, lebih tinggi itu ialah maqulah idhafah yang ada pada tinggi yang menjadi maqulah aina, menjadi maqulah aina. Habis kita. Lebih panjang ni. Nisbah kalau nisbah lah. Nisbah tadi hak tu panjang. Hak ni lebih panjang. Kira baca sekali kita habis. Yang dikatakan maqulah aina ialah tinggi
Kerana tinggi itu ialah tempat yang berlawanan, yang berlawan dengan rendah. Tinggi dengan rendah ni tinggi tempat tinggi. Tinggi di tempat. Tempat yang tinggi itu, kita dah tinggi itu kena ke tempat. Manusia Tuhan bagi ni Masya Allah, dia bila sampai ke satu tahap tempat, dia akan rasa sendiri tu, Allah tinggi, Allah tinggi, dia rasa mesti. Dia rasa tinggi, dia pun tahu. Saya beri rasa dia ada ukuran dia dengan perasaan diri dia tu. Oh, jangan tengok tinggi, tengok tapi kalau dia tengok rendah ni, rendah saja. Itu dah tinggi ada tahap dia. Bila kita naik punya, tak tinggi lagi tengok tu. Lompat turun boleh. Tapi bila naik sampai puncak dia tu, puncak dia ni tinggi. Tu baru tinggi. Tinggi tu tempat dah. Lawan bagi rendah. Lawan bagi rendah. Nampak tu? Maka antara tinggi dengan rendah dikatakan semata-mata idhofah sahaja. Tu idhofah dia. Bila tinggi, kita kena pergu dengan rendah. Tu. Tak ada. Dikatakan semata-mata nisbah saja. Kita nisbah je. Bila tinggi, kena ukur dengan rendah. Barulah kita faham tinggi tu. Tapi bila kita duduk tempat tinggi, kita dah tinggi. Mana rendah? Rendah dah mana? Dia tak kena cari rendah. Paling tinggi, paling rendah. Dia tak kena idhofah 2 kali. Bila tinggi, tak rendah. Tak rendah, tak rendah. Rendah tu kita pernah kata pahal sendiri dia tinggi tu. Bukan rendah. Bukan rendah. Adalah itu dikatakan semata-mata nisbah saja. Bukan idhofah lagi tu. Lepas tu? Bukan idhofah kerana kedua-dua itu tidak mesti bertanding kedua-dua pihak berulang-ulang. Maka ada zat pada pihak tinggi itu, makulah aina. Usul jismi fil makan. Usul zaidin fil ulu. Zat ada pada tempat tinggi. Lepas tu? Dan tinggi itu pula ada tahap, ada yang tinggi dan ada yang lebih tinggi. Tinggi dan lebih tinggi. Kita naik ke bukit tu, kita tahu lah. Kalau kita pergi ke pergi ke Langkawi misalnya, naik apa dia orang panggil? Naik pun di Langkawi tu. Dia ada ke apa? Cable car. Naik cable car tu naik dia dah tahap tinggi je pula. Tinggi dah tu. Ada seorang dengan saya pucat. Kita malah tengok lepas tu tukar turun tu pula dia ada orang tu dia nak turun sekali dengan orang dalam orang Malaysia dia. Lepas tanya lah. Tanya dia. Biasa berlaku dah jatuh dia. Nampak dia kita nampak dia biasa dia main telefon je. Betul. Dia tak pernah berlaku lagi. Kerana bila berlaku mibuk ataupun bila kilap apa semua, dia akan tutup dengan sendiri. Dia akan buat ada cara sistem dia tu, dia boleh control. Dia berhenti dengan sendiri. Apa semua tu. Dia tinggi tu adalah. Ada tempat yang lebih tinggi lagi sikit. Kalau kita naik di bukit ni, dia tinggi tu. Lepas tu ada nak ke Mekah dia satu lagi. Tinggi lagi. Satu tinggi lagi. Tinggi pada ni. Tak pergi dah. Tak pergi dah. Saya nak pergi lagi tapi Hak nak pergi sekali dengan saya tu. Tak pergi. Tunggu. Yang tempat yang tinggi. Pakai dari bukit-bukit mana pun. Dia bila kita naik tempat yang tinggi dah, kalau yang lebih tinggi lagi. Maka lebih tinggi tu yang nak padu dengan tinggi tu. Ini tinggi. Tinggi lagi ya. Ini pun tinggi dah ni. Lebih tinggi lagi. Ini pun tinggi dah ni. Lebih tinggi lagi. Ini pun tinggi dah ni. Lebih tinggi lagi. Makulah idhofah yang hasil di situ. Adapun rendah tu kita faham juga mesti nak tanding dengan rendah juga. Kerana nisbah dengan rendah untuk nak faham tinggi tu. Tapi itu bukan makulah idhofah. Kerana ketika kita merasa tinggi, kita tak akan faham rendah. Tak akan merasa rendah. Tak akan rasa rendah. Tak akan tergambar rendah tu. Tinggi. Adapun lebih tinggi, kita akan tergambar tinggi tu hati. Dan terus tinggi sekali. Waktu idhofah. Dia ada sebelah tinggi lagi. Lebih tinggi.
Kalau naik kepada apa DKL tu, menara tu. Dari menara tu pun, ya ada tahap tinggi dan lebih tinggi lagi. Biasanya boleh pergi sampai di jabatan tu ya. Dia tak pergi naik di atas tu lah. Waktu lebih tinggi. Lebih tinggi. Makan. Dan sebagainya. Kita kalau hotel, rumah 10 tingkat tinggi dah. 50 tinggi lagi, lebih tinggi. Maka tinggi lebih tinggi itu makulah apa? Idhafah. Tinggi itu tempat makulah aina tadi tu. Tapi makulah aina pun bersabit pula lebih tinggi pula. Ayat itu makulah idhafah. Tambah habis sikit. Dan ada yang lebih tinggi itu dikatakan makulah idhafah dengan sebab dikiaskan kepada sesuatu yang tinggi. Maka kedua-dua itu mesti ditanding dua pihak. Pendeknya, lebih tinggi itu ialah makulah idhafah yang ada pada tinggi yang menjadi makulah ini, makulah aina. Ini tu ini aina hamzah. Makulah aina. Sebab tu kita tak kalau tinggi lagi. Kalau tinggi dah, kalau tinggi lagi ya kena 2 kali gerak kepala kita kena bergerak 2 kali. Kalau tinggi dah. Tinggi dah. Ni pun tinggi dah ni. Pun tinggi lagi dah. Sebab tu dihasil idhafah mari. Kelebih tinggian dan tinggi dan kelebih tinggian. Dia ada sifat mari. Ketika hasil makulah idhafah. Demikian dah. Lepas tu terlebih tinggi pada aina. Kalau kita tak lebih tu tak akan ada orang di situ pula tu. Dan seperti tinggi dengan terlebih tinggi pada aina yang kata. Dan seperti lama dengan terlebih lama. Lama dan terlebih lama pada mata. Kok mana jadi makulah mata? Lama itu lawan dengan baru. Lama di sisi ni bukan lama mungkin ulama sudi tu. Ulama sudi tu betul lama orang panggil qadim zati. Kidam zati waktu lama sejati dengan maknanya tidak ada permulaan bagi adanya. Waktu bukan makna tu. Lama di sini kan kidam zamani. Lama dengan makna lalu masa, panjang masa, sekurang-kurang setahun ke atas. Jadi katakan lama. Benda tu kalau sampai setahun ke atas lama dah kan? Lama dah. Kalau tak sampai setahun lagi baru. Hudus. Baru lagi. Hudus zamani tu lah. Hudus zamani. Ni budak baru ni. Mesir ni budak baru. Apa tahu? Duk ngaji tauhid dia. Duk ngaji markah ya. Markah dulu. Tak apa tahu dia. Budak baru. Kawan ni budak baru ni. Berapa tahun dah? 4 tahun, 5 tahun. 2 tahun dah sini. Tak baru dah tua dah. Baru lagi. Baru kau ni. Tak dinamakan baru mengikut istilah. Sebab apa? Sebab dia ni setahun ke atas tak panggil baru lah. Panggil tua. Kawan ni baru lagi. Baru kau mana 2 tahun dah? Baru nak tua kan. Baru nak tua. Mana tak tahu kata. Baru nak tua. Tak tua lagi baru nak tua. Kalau tak sampai tahun benda tu tak namakan qadim lagi. Ni bini baru. Baru nikah tak sampai tahun. Dia kata itu. Mana apa? Bila baru mana awak dulu? Dulu tak jawab. Lama lah tu. Misal. Kalau begitu ya ada lama dan lebih lama. Ada lama pula ada memang makulah mata. Tapi kena tulis pula. Pak ni panjang berapa tadi? Ada di cepat lah. Makulah mata di sini ialah lama. Kerana lama itu ibarat daripada daripada panjang masanya. Kalau kita kata Zaid itu
berhijau pada masa yang lama. Pada masa yang lama, maka sudah tentu kita nisbahkan masa itu kepada masa yang baru berlaku. Dan nisbah antara baru dengan lama bukan dinamakan idhafah. Bukan dinamakan idhafah. Hanya dikatakan semata-mata nisbah saja. Kerana hasil aduan pada satu pihak saja. Adapun apabila kita berkata lama dan lebih lama, maka sudah tentu hasil satu nisbah yang berulang-ulang, pada kedua pihak itu. Tidak dikatakan lama kalau tidak ada, tidak dikatakan lebih lama, tidak dikatakan lebih lama kalau tidak ada lama. Kalau tidak ada lama itu, maka kelebih-lamaan, itulah juga istilah baru. Maka kelebih-lamaan bagi suatu itu ialah maqulah idhafah yang terjadi pada maqulah mata. Habis kat dulu. Pasal sama banyak kan? Kira kau tu, artinya kita ikan ni. Baca sikit. Baca habis je lah, baca sikit. Makulah mata di sini ialah lama. Kerana lama itu ibarat daripada panjang masa. Masa lama tu panjang masa. Lama. Tulul zaman. Sebab bahasa Arab ni tul dia guna tul maka panjang masa. Masa kita ya lama masa. Lama ni panjang masa. Betul? Kalau kita kata zat itu bekerja pada masa yang lama, maka sudah tentu kita nisbahkan masa itu kepada masa yang baru. Zat dia kerja setahun lah. Lama dia kerja sini. Dia kerja dalam masa setahun. Maka dia tu kerja dalam masa yang lama. Pada masa yang lama. Ada tak? Dia tak baru dah dia ni. Dia tak baru dah, dia lama dah. Betul? Masa yang baru berlaku. Dan nisbah antara baru dengan lama bukan dinamakan idhafah. Yang idhafah dia kena ada dua dah.
Adapun nisbah, semata-mata nisbah kadang-kadang ada seorang ya. Zahid kerja sini. Dia seorang dia pekerja kita. Anak poli kita satu orang itu ya, Zahid. Maka Zahid ni kerja di sini setahun dah. Maka kita kata Zahid itu kerja lama. Zahid kerja lama pada masa yang lama. Bukan baru. Kena nisbah kepada baru juga. Kalau tak sampai setahun, dikatakan baru. Kalau setahun lebih, dikatakan lama. Maka kena akukuh kepada baru juga. Cuma bukan makulah idafah. Karena makulah idafah mesti kena hasil dua-dua pihak. Ini satu orang. Tiba-tiba masuk anak koli bulan satu lagi. Pekerja satu lagi yang kedua. Dia baru kerja. Baru kerja 5 bulan. Ini baru kan? Tiba-tiba anak koli kita tu kerja setahun pula. Berarti dia pun lama. Tapi ada lagi yang lebih lama, iaitu Zahid. Satu 2 tahun, dia baru setahun ya. Maka ada hasil dua pihak. Zahid lebih lama. Dia lama tapi Zahid lebih lama. Dia lama, Zahid lebih lama. Boleh faham? Sikit ni. Hanya dikatakan semata-mata nisbah sahaja. Kerana hasil aduan pada satu pihak sahaja. Adapun apabila kita berkata lama dan lebih lama, maka sudah tentu hasil satu nisbah yang berulang-ulang pada kedua pihak itu. Tidak dikatakan lebih lama. Kalau tidak adu lama, maka tidak ada lama. Maka lebih lama. Maka lebih lamaan. Lebih lamaan. Kelamaan. Ya payah tulis kiri, yang lebih lamaan dia Maka istilah baru. kelebih lamaan bagi suatu itu ialah makulat idafah yang terjadi pada makulat matan. Kelebih lamaan itu sifat bagi Zahid yang kerja 2 tahun. Dan si Umar yang baru sampai setahun ni adanya sifat kelamaan. Biar dia tanda. Si Umar ada sifat kelamaan kerana setahun. Tapi si Zahid ada sifat kelebih lamaan kerana ada dia 2 tahun. Masalah kan? Kalau begitu ia ada makulah idafah dan tu dua antara dua tu. Di sini makulah idafah bersifat di makulah mata. Bila kerja saya, bila saya kerja, lama dah. Tidak lama dah. Lama dah tu hampir setahun lagi dah. Lama dah bila. Pak Umar, bila Umar kerja, si Umar ni kerja bila dah? Tidak lama dah. Lama dah. Dia tu faham kita, oh lama. Tapi bila kata, Pak, bila saya kerja? Bila si dah kerja? Kita kata, oh kau tu lama lagi. Oh lama lagi. Lama lagi pada yang ni. Lama lagi pada Umar dah. Mula ialah hasil aduan dua pihak. Nampak lagi? Bila kita kata, bila si Umar kerja? Lama. Oh, tak baru ni kan? Bukan budak baru ni kan? Pak, Zahid kerja bila? Oh, waktu lama lagi. Lama lagi pada dia ni. Lama lagi pada dia ni. Pada Umar ni. Lama lagi pada Umar ni. Itu Umar ni lama lagi. Hasil aduan antara dua pihak. Maka hasil makulah idafah. Makulah idafah yang ada pada lama yang menjadi makulah mata. Ada lagi dah? Ya nak? Pada kamu kasih. Mana? Pada kamu kasih dah akal lebih besar. Mana dia? Mana? Besar? Pada kamu kasih. Pada? Ada lebih besar. Besar ada lebih besar. Dia boleh kata kalau besar, lebih besar. Dia gini, yang besar di kam ni, dia tak ada lebih. Kalau besar dengan lebih besar, dia tak ada. Bila besar lebih besar, hak besar tu dah dikatakan kecil.
Hak besar dikatakan kecil kerana besar-besar ni kilat kasratul ajza. Kasratul ajza. Bila kasratul ajza, hak satu lagi lebih besar dengan sendiri, hak kasratul ajza ni jadi kilatul ajza bila disebut kepada yang lebih banyak ajza. Dia tak jumpa tu. Besar kecil tu dia kena kira tanding tu. Besar kecil kena kira tanding. Dia tak sama besar lebih besar. Lalu panjang, lebih panjang, lebih pendek. Jadi kita ni sebab kita kata hak ni besar, hak ni lebih besar. Hak lebih besar tu dikatakan besar, dan hak besar ni dikatakan kecil. Tak sama dengan dekat tadi. Dekat lebih dekat, dia tak sama pula. Dekat dengan jauh tu jadi itulah dah. Dekat dengan jauh. Cuba fikir mana? Ya nah? Dia besar dari sisi kita, hak kecil. Mana? Besar dari sisi kita. Besar dari sisi kita. Kita bagi besar cuma bila tanding hak besar lagi, Allah lagi enak Jangan nak kira Allah lagi. Besar dari sisi kita. Itulah dah. Kira lagi. Ada kena pura air panjang pula tu kan. Kalau kau kat turun lagi dia kira lagi ikan. Lebih lama baru lama lebih lama. Kalau kita kata besar kecil. Lepas tu kalau kecil tu ada lebih kecil lagi ya. Kecil lebih kecil. Bila ada hak lebih kecil, hak kecil tu besar. Besar pada hak lebih kecil. Nampak tak? Tak serupa lama. Lama bila sampai setahun lama. Tak? Sampai tahun lama. Berarti hak tu 2 tahun lebih lama. Tapi bila hak tu lebih lama, tak mesti kan, bukan berarti hak setahun ni baru. Tak? Hak setahun ni dah lama situ, yang bukan setahun lah. Hak setahun ni lama situ. Tiba hak tu 2 tahun, hak tu lebih lama. Bila kata hak tu lebih lama, bukan arti kata hak ni baru. Kerana hak ni pun setahun dah, lama. Nampak tak? Seperti kita dah kata tadi, hak tu 1 kilo, hak tu jauh dah. Jauh, hak ni 5 kilo ya. Tapi hak tu 200 kilo, hak tu lebih jauh lagi. Lebih jauh, bukan kata bila kata hak tu 200 kilo lebih jauh, hak ni menjadi dekat. Hak tu jauh situ 1 kilo. Miok apa kali tambah. Jauh situ. Nampak tak? Lain pada 5 kilo, 5 kilo dekat. Dekat. Bila 5 kilo dekat, hak jumpa dengan 3 kilometer, hak ni lebih dekat. Tapi dia kata hak ni lebih dekat, bukan arti kata hak 5 kilo ni jadi jauh. Hak 5 kilo dekat itu. Boleh 2-3 kali orang kau habis minyak. Tak tu. Lupa tengok kira dah. Tak serupa dengan kecil masalah ni. Bila kata hak lebih kecil, hak ni kecil saja dah. Hak ni menjadi besar. Ini sebab kepada hak lebih kecil. Ya nak? Sifat kebesaran dah. Sifat apa nak kata? Sifat kabiriyah dia. Itu dia. Sifat besar dia tu. Ya, besar. Cuba kira tengoklah. Kira. Molek dah tu. Soalannya tu. Allah Ta'ala besar kecil. Tuhan tinggi ke rendah? Ulu. Sifat ulu tu ulu pun. Kalau ulu makan gitu tu mustahil. Ulu makan. Kerana ulu tu sendiri atau makulah. Makulah aina. Makulah aina. Tuhan tinggi, terlebih tinggi atau arah. Boleh tanya di mana Tuhan? Kita jawab tertinggi Tuhan. Tertinggi ke mana? Tertinggi zatnya. Hak tu mustahil. Mustahil dah. Baik. Lagi.
Fikir tengok. Sedap jangan kira. Sedap timun. Terlebih lama pada mata. Dimakianlah. Kau kata bijak sangat tu. Cuba fikir boleh. Dakwa kata bijak sangat tu. Cubalah. Dimakianlah bagai arak yang tidak disebut lagi. Begitulah dia kata. Jadi ada berlaku. Dimakianlah. Jadi ada makulah idhafah. Ada makulah idhafah pada bagai arak yang tidak disebut lagi. Ada lagi apa? Makulatul wada' yang lagi akan disebut. Makulatul milk. Makulatul ayyaf'ala. Makulatul ayyamfa'ala. Ada 4 lagi makulah. 4 makulah tu ada makulah idhafah berlaku. Tapi tak sebut apa ni. Makulatul niki masalah kita kata tutup, kita berbaju. Wa hayatun bima ahata wa taqal milkun. Maknanya kita berbaju. Tutup, tertutup dengan baju. Kita pakai baju, ada terlebih tutup. Kita pakai selapis, dia mau tinggal apa? Dia lebih tutup. Kita panggil lebih bermakulatul milki. Bertutup tu makulatul milki lah. Tutup badan, makulatul milki lah. Adapun tutup lebih tutup. Itu makulatul idhafah yang hasil pada makulatul milki. Makulatul wada'. Makulatul wada' masalah kita kata waqaf. Waqaf ni makulatul wada'. Ada terlebih waqaf. Hai. Dia dah kata. Waktu dah kata. Makulah apa lagi? Ayam ala kita kata memutus, kerak. Bila kita memutus, ada yang lebih memutus. Memutus. Bila kata memutus, hasil terputus. Hak ni terputus, hak ni lebih terputus. Dia ada lagi. Nanti kira. Dia ada makulatul idhafah berlaku tu pada tiap-tiap makulah yang lagi akan datang. InsyaAllah. Benar ibarat boleh ke tak? Tidak disebut lagi insya-Allah. Mana? Tak sebut lagi insya-Allah. Insya-Allah akan sebut mana gitu. Tapi tidak disebut lagi insya-Allah, sebut lagi insya-Allah. Tapi bahasa kecek orang kampung ni. Pak ni tak jual lagi insya-Allah. Insya-Allah akan jual. Mana tak jual lagi? Pak tu jual dah. Mana tak jual lagi insya-Allah. Insya-Allah, mana insya-Allah akan jual. Insya-Allah akan sebut. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya bahagian dahulu kemudian itu 5 bangsa. Baca mula weh. Dan hendaklah kita ketahui, kalau baca tak ada lagu tu siap tu. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya bahagian dahulu kemudian itu 5 bangsa. Bahagian dahulu tu kemudian tu pening pula. Bahagian dulu tu lepas pada tu 5 bangsa. Bukan makna gitu. Baca tak ada makna. Maksud dia sini bahawasanya bahagian dahulu kemudian. Dalam bahasa Arab dahulu dipanggil taqaddum. Kemudian tu ta'akhur. Bila ada taqaddum, dia lazim ta'akhur. Taqaddum ni ta'akhur. Maka taqaddum ta'akhur ni keluar beberapa aksam pula. Nampak kan? Ada bahagian dia. Tengok tu, Arab sedap lagi macam kan? Aqsamut taqaddumi. Kalau kita tengok lagi kitab Arab, wa aqsamut taqaddumi. Dia kata gitu. Bagai-bagai taqaddum ni apa taqaddum? Taqaddum ni apa? Taqaddum ni apa? Terdahulu, berarti dah terdahulu. Pak ni terkemudian, pak ni terdahulu. Baiklah, terdahulu tu dikatakan taqaddum. Maka hak ni dulu, hak ni kemudian, dia tu berbagai pula situ kan. Jagalah bahagian dahulu kemudian itu. Nanti kecek gitu kan.
Nak kata apa yang dia molek sikit Terdahulu dan terkemudian sesuatu perkara tu terbagi kepada 5 macam ni. Itu kan? Benar gitu. Yakni tulis yakni. Terdahulu sesuatu perkara dari suatu yang lain terbagi kepada 5 macam. Itu maksud gitu ya. 5 bangsa tu 5 jenis 5 macam. Kalau ni tak payah nak tak payah. Kalau nak payah sikit pun di uslub dia tu sikit-sikit. Kampung-kampung dia tu, kampung dia tu. Kalau orang buat biasa dengan kitab ayat ni tak payahlah. Kerana kita belajar dia gini. Style dia begini. Style, kita pakai style dia tak apa. Sebab tu pada Mekah ni jaga-jaga orang yang boleh ngaji dengan dia. Kerana dia luar tani buka juga. Tani yang macam kayak tani Malaysia tu pun kau kawasan ni ya. Kelantan, kot Kedah, kot dekat ni kalau kot duhu-duhu yang nak. Kerana dia tak faham luar tak ada kau. Pada kecil tu, kecil tangkap. Indonesia jauh ni tak faham. Dia orang ini tak faham. Tak faham. Tak erti apa yang kecil. Dia kecil luar dia. Sebab tu ayah dia sikit dia sedap nanya kepada ayah. Dia sikit. Dia dengar. Syok lah. Dia syok. Sedap lah. Kerana apa? Kerana dia mudah dia faham dulu. Pekat dia. Ayah dia pekat lagi. Syekh Karim Madili jangan pula orang nak tanya nak ganti pula kerana dia tak hello kat Indonesia tu. Tak erti kan tu. Tapi Syekh Karim tu henggon tu kan Syekh Karim duduk Kedah lama kau. Muasaki luar ni lah. Payah dia Pak Cuhin pula masalah duduk situ dah. Tapi dia yang mahal luar, dia boleh tukar, dia boleh elek. Henggon lagi belajar tanya tu banyak kau ngaji Syekh Karim pun. Malaysia pun kalau luar dia tu tak pekat. Indonesia pekat dah. Kalau orang Indonesia di Malaysia lama dia tak jadi pekat Indonesia dia tu. Dia campur dengan orang Malaysia. Kalau duduk Malaysia tu Indonesia kita tak faham. Pakai berapa lagi? Tak faham dia boleh sampai cepat dengan pekat dia tu sampai kadang-kadang kita nak kaki. Masalah dah. Itu kamu tak ada lah kali tu. Kalau kita duduk dengan Indonesia lama-lama kita faham juga. Gitulah bahasa ini. Jadi ni kalau bahasa dia tak tahu nanti kita dia cara tulis dia. Ketahui boleh ya hendaklah kita ketahui bahawasanya bahagian dahulu kemudian itu 5 bangsa, 5 jenis, 5 macam. Satunya daripada 5 tu terdahulu dengan masa. Dalam Arab panggil at-taqaddum biz-zaman. Taqaddum biz-zaman. Terdahulu dengan masa. Terdahulu sesuatu dari suatu yang lain dengan sebab masa. Tulis itu. Terdahulu dengan masa, yakni terdahulu sesuatu perkara dari suatu yang lain. Terdahulu suatu perkara dari suatu yang lain dengan sebab masa. Habis itu. Sebab masa dia boleh dulu. Sebab masa dia boleh dulu pada hari ni. Sebab masa dia ni terkemudian darinya. Sebab masa. Misalnya seperti zat bapak dengan anak. Faham tak? Zat bapak dengan anak siapa dulu? Bapak dulu. Terdahulu bapak di atas zat anak. Kerana bapak datang dulu dari anak. Masa dia lebih tua. Ada ke anak lebih tua pada bapak? Tak ada. Bapak umur 20, anak 30. Tak ada. Kalau muka nampak tua tu lahir lah. Tapi umur dia tu masa dia tu lebih lama. Maka tu dia boleh masuk. Dia panggil taqaddum biz-zaman. Ada bagai dia. Kedua daripada 5 bahasa tu, 5 jenis tadi tu dikatakan terdahulu dengan tabi'ah. At-taqaddum bit-tabi'i.
Taqaddum bit tabi'i, bagi terdahulu dengan cara tabiat. Tabiat pasing dia. Tabiat dia. Tabiat dia. Bahasa dia. Tabiat bahasa dia. Tabiat dia. Apa dia tabiat? Nak kata apa tabiat? Semula jadi dia begitu. Semula jadi dia begitu dah. Dia terdahulu sebab semula jadinya dia gitu. Tengok yang misal seperti terdahulu satu di atas dua. Benar? Dulu satu atas dua. Satu kalau dua. Kalau orang bilang dua dulu baru satu, orang tak cukup. Dua baru satu, empat, tiga. Tak cukup dah tu. Jangan ambil satu, dua, tiga, empat, lima. Tu. Baiklah, tengok dia tabiat dia. Dia mesti semula jadi begitu dah. Dia terdahulu satu di atas dua. Baiklah. Nak yang kedua pun nak ada hak satu dulu. Masa nak cari bini yang dua kan. Bagaimana? Lepas tu mengatakan, mana hak satu? Kau tak bini lagi. Tak bini lagi. Nak cari yang kedua. Nak kecek gitu. Nak cari ada hak mula-mula dulu. Dah hak satu dulu baru ada yang dua. Saya bini seorang lagi kan. Kat mana kau kaji? Kau tak nikah lagi. Cari dua-dua selalu. Alah, itu je tu dua-dua selalu dah. Bukan yang kedua. Harap dua-dua selalu jadi dua pula. Mula di dua pula dah. Bukan mula di satu dah. Mula di dua. Akak awak dulu. Akak awak mula-mula pula satu. Akak yang kedua pula dua. Harap. Itu bini mata masih ya. Seperti terdahulu satu di atas dua. Masalah terdahulu satu di atas dua. Wahakaza, dua atas tiga, tiga atas empat, empat atas lima. Itu tabiat yang begitu. Inilah terdahulu dengan tabiat inilah yang dinamakan terdahulu juzuk di atas kul. Kalau bagi terdahulu juzuk ni bagian. Gie. Di atas kul ni apa kul? Semua, seluruh, sekalian. Kalau rumah kul, juzuk dia tiang. Nak buat rumah, ada tiang dulu. Kau buat rumah dulu, kau buat tiang. Bila sebut rumah, dia mesti ada tiang. Tapi bila sebut tiang, tak mesti lagi ada rumah. Ada tiang lama, kalau modal tak modal, tiang tak tiang saja dulu. Sudah. Dia makan terdahulu juzuk di atas kul. Dia juzuk kena mari dulu atas kul, atas sekalian. Harap tak akan ada kul kalau tidak melalui juzuk. Tak ada kul kalau tak melalui juzuk. Dan boleh jadi ada juzuk tapi tak mesti melalui kul. Ada juzuk saja tak sampai ke tahap kul. Tengok dia kata, dengan maknanya terdahulu juzuk di atas kul. Dengan maknanya dengan arti kata tidak boleh jadi yang kemudian malaikat dengan lalu ikut yang dahulu. Tidak boleh jadi, tidak boleh hasil dan nak kata apa? Tidak boleh jadi yang kemudian. Perkara yang kemudian. Mana perkara yang kemudian? Kul, iaitu kul. Tidak boleh jadi, tidak boleh muncul, tidak boleh hasil perkara yang kemudian. Maknanya tidak boleh munculnya kul malaikat dengan lalu ikut, dengan melalui dan mengikuti. Lalu ikut dengan lalu ikut. Lalu kok kalau bahasa kita. Lalu kok. Malaikat lalu kok. Tapi ia kecil dia. Lalu ikut. Melalui, mengikut. Gitu. Malaikat dengan melalui dan mengikuti yang dahulu perkara yang dahulu. Apa yang dahulu? Juzuk. Maknanya tidak boleh muncul, tidak boleh terhasilnya kul kecuali mesti melaluinya dan munculnya juzuk dulu. Baiklah. Nampak tak? Tak ada ayat? Tak ada ayat. Ayat ni ibarat tu ya, ayat. Kita boleh ayat ni. Soal mengajar pula lah. Soal mengajar pula. Kitab yang payah orang nak boleh baca, soal boleh baca.
Kalau kita ekor gitu tu ada macam-macam dah. Kita pun kena belajar juga tu. Ekor ibadah salah kecil ke. Tapi ilmu gini. Cuba kita baca je. Usaha boleh. Ilmu yang sukar nak dapat dia. Sukar nak dapat dia. Amalkan dengan lalu ni pun boleh sangat. Bukan saya boleh sangat apa dah. Sekadar hak mengaji je lah. Hak boleh sekadar tu hak boleh wayaknya. Kalau kita usah-usah lagi kadang-kadang pening sampai kita. Tutup kita lihat tu. Stop situ dulu aku nak tengok hal lain. Jadi tak ada masa sangat dah. Rasanya tak ada berpedah sangat dah untuk mendalami dalam medan tu. Kita tua dah kena kira ngaji hal lain ni. Sebab tu masa kita ni bukan duk ngaji banyak ni, kita mampu lah ngaji 1-2 je. Lepas tu ngaji hal lain pula. Tapi dalam masa mengaji tu minta ikhlas sungguh-sungguh. Tu ya. Sebab tu lah jadi rugilah kalau kita tahu nampak dia tu nak baca makulah tapi kita tak ngaji. Sebab jaga-jaga orang nak baca makulah. Jaga-jaga. Bila jaga-jaga masuk usaha ngaji sekali. Dan usaha faham mengaji satu dah nak usaha memahami dia pula. Mengaji serta memahami. Bukan mengaji saja, ngaji saja tu ngaji tidur, ngaji saja tu ni. Lagi dah melalui ikut dahulu tu, dah iaitu juzuk. Tidak akasnya, pula dah. Tidak akasnya, tidak sebaliknya. Apa tidak sebaliknya? Kira tengok. Tak boleh ada kun malaikat mesti kena melalui juzuk. Tak boleh ada sebuah rumah malaikat melalui tiangnya dan batunya. Ikut juzuk dulu. Tidak akasnya, apa tidak akasnya? Tidak boleh sebaliknya. Apa makna? Tidak apa? Sebaliknya? Kita tengok dia pandang tidak buat akal. Tidak boleh ada rumah kalau tidak melalui tiang. Dan tidak sebaliknya. Sebaliknya, boleh ada tiang tanpa ada rumah. Ayat lagi. Ayat itu. Dan ayat itu kena ulang ibarat dia lah. Tidak akasnya, yakni apa? Yakni sebaliknya boleh itu. Tidak akasnya. Dan mana nak kita tulis ya? Yakni sebaliknya boleh ada dan hasil perkara yang dahulu. Boleh ada dan hasil perkara yang dahulu, iaitu juzuk. Dengan tidak ada yang kemudian. Dengan tidak ada yang kemudian, iaitu kul. Musanna ni kalau kita perhati, kita buat ukuran bandingan ibarat Hasyiah Saniyah. Dia tukar sikit. Dia tukar kan macam ni. Tapi kita tengok sana lah. Tengok sana. Maksudnya saya rasa dia buat kitab ni, dia tulis kitab ni semasa dia mengaji Hasyiah Saniyah dengan pada rasanya. Sebab tu susunan cuma tengok sebut tulisan terjemahan ataupun ringkasan pun mengikut uslub tu. Uslub susunan tu. Rasa-rasa lah. Rasa-rasa. Kita tanda di sana. Kalau ada Hasyiah Saniyah dia kata apa dia? Hak ni dia kata tidak boleh jadi dah. Dan Hasyiah dia kata boleh jadi boleh jadi yang dahulu. Boleh jadi yang dahulu dengan tidak yang kemudian. Jadi gitu. Boleh jadi yang dahulu dengan tidak yang kemudian dan tidak sebaliknya. Ya Allah, kalau kita berbeza tak ni, patut. Lepas tu hak tulis tu adalah akas dari kita ada.
Hak ni ya Ami, hak ni main akal. Lepas tu hak dalam kitab tu jadi hak dalam kitab tu pun kita dah urut ke dalam kitab. Tak. Jadi akal. Ala kulli halin samalah, sama je. Okey, dah. Maka dia kata dengan makna tidak boleh jadi yang dari kematian malaikat dengan lalu ikut yang dahulu tidak akasnya. Habis itu. Ketiga dari 5 tu. Terdahulu dengan ilat. Yang belakang tu pun bukan mak ni. Ada ilat tabiat dia, ada cara ilat tabiat. Tak bahas saya pandai dah sini. Ketiganya terdahulu dengan ilat. At-taqaddum bil illah namanya. Terdahulu dengan cara ilat, dengan sebab ada sebab dia, ada ilat. Seperti misal selalu seperti terdahulu matahari di atas cahaya baginya. Bagi matahari. Ni kira akal saja, kira-kira je. Terdahulu matahari, terdahulu timbul matahari. Terdahulu timbul matahari, terdahulu di atas cahaya baginya, bagi matahari. Maksud matahari, timbul matahari itu dikatakan ilah. Cerah dia tu dikatakan ma'lul. Ada ilah, ada ma'lul. Gana cerah ni Gana cerah ni. Kipas cerah ni. Matahari nak gerak dah. Tak cerah kan matahari nak dah. Jadi ilatnya matahari naik sebab itulah timbul cerah ni. Nak cerah dah ni. Matahari nak matahari itu sebagai ilat bagi cerah. Itu kira kaya tu. Padahal nisbah pada wakil sama seiring yang pada tu. Bila matahari naik, masa tu lah juga cerah. Bukan kata matahari naik dulu, lepas pada tu kau juga tunggu. Bukan gitu. Pening. Yang kira banyak. Seperti dahulu matahari di atas cahaya baginya. Kalau dalam kita nanti ya, ingkarati syamsu tali'atan, ingkarati syamsu tali'atan, fanhar mawjudun. Qadiyah syartiyah muttasilah. Ingkarati syamsu tali'atan muqaddam, fanhar mawjudun tali. Muqaddam itu tali. Dan sekiranya muqaddam itu sebagai ilat bagi tali, dinamakan juga qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyah. Luzum tu. Luzum kenapa? Kerana muqaddam ilat bagi tali. Ilat bagi ukur hasilnya tali. Sebab dia dalam ikan di syamsul tali'atan fanahar mawjudun. Kita kira-kira kan. Bila matahari naik, bila matahari timur, maka siang hari pun ada cerah lah cerah lah tak tu lah. Seperti terdahulu matahari di atas cahaya bagi untuk bagi ilat dengan cara ilat tu. Ni mengikut hukamat ni wajib akal. Mengikut hukamat wajib. Bila gerak jari mesti gerak cicing. Gerak jari ilat bagi gerak cicing. Cicing tak akan bergerak kalau jari tak bergerak. Bila bergerak jari mesti bergerak cicing. Itu hukamat. Isi hukamat Puak Al-Batapah. Benar tak? Sikit-sikit. Lepas tu di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, gerak jari ilat bagi gerak cicing pada ta'akul saja. Pada fikiran kita saja. Sebenarnya benda tu seiring. Dan tak semestinya bila gerak jari mesti gerak cicing. Harus pada akal. Kita gerak jari tapi cicing tak gerak. Dan harus pada akal gerak cicing saja. Jari tak bergerak. Harus pada akal. Tak semesti. Lagu mana nak gerak cicing tak gerak jari? Jangan tanya, jangan doa. Jangan berdoa. Kalau jadi sungguh nyanyi free cuci ke situ, piting tetap jari gigi. Sebab tu lah Tuhan pasal. Tapi jangan doa sudah lah. Jangan doa sudah. Tu cek. Sebab tu
bukan mak ya dia sampai ilat tu ada yang ilat tabiatnya dia sampai ke kufur ni, wa may yakun bi illatin wa may yakun bin quwwatin wa may yakun bit tabi aw bil illah fazaka kufrun inda ahli billah. Atau cara tabiat ilat ni tak ada. Kena ngaji lah ilmu usuluddin sekali ni. Tak apalah ni kira dari segi akan saja, tak akul akan saja. Maka bila ada matahari di atas, ada terdahulu matahari atas cahaya, terdahulu kira-kira je. Sebenarnya dia seiring sekali tu. Sekali bila matahari naik, masa tu dah kat cerah. Bukan kata aku ikuti itu dah tu. Dan seperti terdahulu gerak anak jari, terdahulu di atas gerak cicing. Yalah juga cicing tu. Kira-kira gerak siapa dulu? Cuba kira tengok. Bila gerak cicing, gerak anak jari. Kalau kita kira sungguh, gerak sekali kan. Tapi sebab apa boleh kata gini? Kerana segi akal kita, cicing tak akan bergerak kalau kita tak mulai gerak jari dulu. Sebab ini kira-kira ya. Dah. Kena gerak jari dulu barulah mula gerak cicing. Tak ada orang nak gerak cicing dulu baru nak gerak jari. Tak boleh. Kita tak akul. Seperti terdahulu gerak anak jari di atas gerak cicing. Tetapi ingat dengan semata-mata kira saja dah. Dengan semata-mata kira saja. Tulis itu. Kira saja. Tulis pula. Yakni matahari itu terdahulu daripada hasil cahaya. Terdahulu daripada hasil cahaya. Pada kiraan saja. Pada kiraan saja. Bukan pada wakil. Pada kiraan saja, bukan pada wakil. Begitu juga terdahulu gerak jari di atas gerak cicing. Kerana sebenarnya kedua itu hasil bersama-sama. Hasil bersama-sama. Ini berlaku pada adat saja. Ini berlaku pada adat saja. Di sisi kita Al-Sunnah Jamaah kira adatnya tu boleh Tuhan menimbulkan matahari tanpa ada cahaya, dan boleh ada cahaya tanpa ada matahari. Boleh juga gerak jari tanpa gerak cincin, dan boleh gerak cincin tanpa gerak jari. Apa nakah? Tak jadi mesti dah, tak jadi wajib dah. Tak jadi wajib. Habis dah? Tak payah dah. Tak payah pun kena fikir juga sikit-sikit cara dia. Tetapi dengan semata-mata kira saja. Semata-mata kira saja. Tapi kalau kita kira dari ilmu mantik tu, dia boleh kata lagi tu. Dia boleh kata juga inka dan naharu mawjudan fasyamsu tali'atun. Dia boleh kata gitu. Susun orang panggil muqaddam tu sebagai ma'lun. Pada hakikatnya dia ilat juga. Hakikat pada wakilnya ilat. Dia ilat pada ta'akul akal. Tapi susunan dia tu sah. Sah. Habis. Keempat daripada lima. Allah, tak tunggu lagi luban ni. Tak boleh nak lagi. Pindah dah luban ni dulu. Keempat dari lima tu terdahulu dengan tempat. Panggil at-taqaddum bil makan. Taqaddum bil makan. Terdahulu dengan tempat. Terdahulu sesuatu dari suatu yang lain dengan dikira tempat. Dengan dikira tempat. Seperti terdahulu imam di atas makmum. Siapa dulu? Kalau makmum dulu tak sah jadi makmum tu. Imam kena dulu, makmum kena di belakang. Kalau itu terdahulu imam di atas makmum, terdahulu pada tempat. Dikira tempat. Dikira tempat tu kan masuklah bagai tempat tu buat ta'akhud. Imam dulu tu imam. Ni tu imam dulu. Tu imam tu bukan kata tu imam ni tak.
Kadang tu imam tak belakang, tu imam mari lewat. Tidak, tu imam mari lewat. Akhirnya makmum tu lah jadi imam. Dan imam ni makmum sebab tu imam tak mari masjid. Mari lewat tu imam. Imam tu lah ya. Imam pada istilah dalam semayang. Boleh tu imam jadi makmum. Jangan kata boleh. Kerana imam mari lewat. Imam mari lewat. Sebenarnya dia tu kena mari dulu yang muka jadi imam. Tak apalah. Waktu imam syarat taqaddum bis syarat pula. Atau bukan taqaddum bil makan. Taqaddum bil makan. Imam dengan makmum, imam dengan tok makmum ni. Tok makmum tu kan tok makmum ni jadi imam lah mau. Tok imam tu tak jadi imam mana. Imam tu tok makmum jadi imam. Lalu tu kena gelar tok makmum kan. Tok makmum dia. Maka dia kata waktu takut lebih makan. Kira dulu ni takut lebih makan. Kelima dari bagai takadum yang kelima tu terdahulu dengan mulia. At-taqaddum bisyaraf. At-taqaddum bisyaraf. Terdahulu sesuatu dari sesuatu dengan sebab kemuliaan dia. Dengan sebab kemuliaan dia. Dengan sebab kemuliaan dia boleh terdahulu daripada yang lain. Taqaddum bisyaraf. Seperti terdahulu yang alim di atas yang jahil. Kalau imam tu orang alim dan makmum orang jahil, imam tu dikatakan taqaddum bil syaraf wa taqaddum bil makan. Tapi kalau makmum tu orang jahil jadi imam, orang alim jadi makmum, orang alim tu taqaddum bil syaraf tapi ta'akhud bil makan. Kok mana? Hadap tu dah. Terdahulu dengan mulia, taqaddum bisyaraf. Seperti terdahulu orang alim di atas yang jahil. Sebab tu bila orang alim mari kena bagi orang yang dulu. Ni tok guru hidang-hidangan. Kita hidang cara tak reti adab. Tok guru sini. Kita hidang masalah buat jamuan ni dulu. Kita tak takut ni dulu. Kita ni bila hidang ikut dekat dulu kan tak dekatkan tok guru. Kena dia ambil tok dulu tu. Letak hidangan letak di tuan-tuan guru session. Kalau dia ni kalau tak reti dah ada tak? Sekolah lah ubah. Letak dulu. Letak sini. Bukan apa dah dia tak gampang untuk dia takut. Dia takut nak masuk dekat sampai dia letak sini dulu tu. Padahal kalau kira kanak dia punya kanak tu kan. Itiman tu baiklah tu. Itiman tu baik. Jaga agak. Kena terdahulu dulu. Sebab Allah dulu tak lepas-lepas. Taqaddum orang panggil taqaddum syaraf. Lebih mulia alim daripada yang jahil. Kafa bil ilmi syarafan. Apa? Kafa bil ilmi syarafan. Apa nama dari kata dari alim tu? Kafa bil ilmi syarafan. Ayyatta'iyahu. Apa? Kafa bil ilmi syarafan. Man laysa min ahli wa kafa bil jahli 'arran ay yatabarra'a minhu man huwa fi. Cukup dah ilmu ni jadi kemuliaan. Sebab apa? Tiap-tiap orang tu dakwah untuk dia kata dia berilmu belaka, padahal dia tu bukan ahli ilmu. Orang yang bukan ahli ilmu pun mendakwa kata dia ada ilmu. Sebab itulah cukup dah ilmu jadi kemuliaan. Dan jahil cukup dah menjadi keaiban. Kerana tiap-tiap orang itu melepaskan diri daripadanya belaka. Walaupun dia tu jahil. Baiklah. Walaupun dia tu orang jahil tapi dia tak mengaku dia jahil. Walaupun orang itu tu jahil tapi dia mengaku dia alim. Ini dah malah nak kira semula.
Kira tak. Ni maksudnya kalau kepek-kepek ni tak ada lah. Tak kira. Terdahulu dengan tepat. Yang tak terdahulu dengan mulia. Seperti dahulu yang alif di atas yang jahil. Dan boleh dikatakan, boleh dipanggilkan juga terdahulu dengan martabat. Kalau panggil at-taqaddum bi rutbah, sama lah. Taqaddum bi rutbah. Terdahulu martabat. Kerana sebab apa boleh kerana dahulu yang tinggi martabat pada tempat duduk. Sebab apa boleh dikata gitu? Kerana terdahulu yang tinggi, seperti raja masalah. Seperti dahulu, kerana didahulu yang tinggi martabat, didahulukan yang tinggi pangkat, jadi seperti raja, didahulu pada tempat duduk. Pada tempat duduk. Maka dikatakan juga al-taqaddum bi rutbah. Pada tempat duduk umpamanya pada tempat duduk. Tak apa dah. Wallahu alam. Dan ada lagi bahasan dan bicara idhafah yang kata. Dan ada lagi bahasan dan bicaraan tentang makulah idhafah ni, tapi hamba tidak sebut di sini dah. Dalam risalah yang kecil ni tak sebut dah. Sebab apa tidak disebut? Kerana tidak layak dah. Tak layak dah, tak sesuai dah dengan yang baru belajar. Tak layak dengan yang baru belajar. Tak layak dah dengan yang baru belajar. Jadi baru belajar ilmu makulah ni. Tak layak. Kalau sebut pun rasanya tak sesuai. Istimewa pula, lebih lagi pula, sangat-sangat bersangkut paut dengan ilmu nahwu. Ada kan? Ada lagi? Ada lagi, banyak lagi. Apa bersangkut dengan makulah idhafah. Carilah di tempat dia. Meniti sikit demi sedikit, insya-Allah sampai ke sana. Istimewa pula sangat-sangat bersangkut paut, sangat bergantung dengan ilmu nahwu. Pak ni tak apalah, kalau sebut lagi pun ini pening saja. Ni pun cukup pening lah. Sana kan? Dan yang keenam, arad yang keenam daripada bagian arad yang 9 itu wada'. Wala maqulatun wada'. Namanya apa pula wada'? Nanti biar mula apa? Biar semula. Lewat sikit ni lah. Wada' namanya. Apa maqulatun wada'? Bersila, berdiri, duduk. Itu maksud waduk saja tu. Duduk tu banyak bahasa tu lah. Tengok, duduk, sela, duduk. Sok ni nak ada juga ni. Ada juga. Dalam pukul 2 lah kita mula. InsyaAllah esok kita nak untuk nafkah hari Sabtu. Sabtu ni akan ada pertama. Sebelum lah sikit lagi esok. Bagi orang juga ni hati pun. Dia nak bila orang ni pun. Kalau kantor pula hari Ahad ni nak mula buka sehari dah rasmi lah. Maknanya semua pengajian akan bermula. Seterusnya. Ini kesempatan lah yang lagi makrab apa semua hari makrab pagi saya pun kena curi-curi tak tu, kena curi masa juga. Kita tak bisa tak, insyaAllah lah. Akhirnya tak payah sedap lah belakang makulah tu miliki pun tak ada payah. Makulah sedap lagi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنسوا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عورة